persembahan untuk pembukaan di Malaysia hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang menyaksikan kami. Itulah dia kemeriahan seperti dengan sambutan Kak Matan semalam. Jadi hari ini kita bawakan pelbagai intipati tradisional yang akan meningkatkan lagi rasa cintakan kebudayaan. Terutama sekali pastinya kita mulakan dengan tarian sebentar tadi lah. Tarian apa tadi nama dia? Tarian tadi namanya tarian piring. Tarian piring. Yang ni tarian apa? Ini tarian apa ya? Ini tarian kertas. Nampak kertas kat atas tangan kita. Tu, soalan pagi-pagi dia cukup cemas. Dia cuba untuk mengikis kita punya idea. Ya. Sebab tadi kalau kita tengok dia baling piring tu. Dan dia orang disambut dengan selama. Tapi kita yang nilu. Kita yang takut. Kalau piring tu jatuh. Tapi semua selamat. Piring-piring tu pun selamat. Sebentar lagi kita akan bersama mereka. Dan mereka ni bukan calang-calang, Haziq. Mereka ni telah pun memenangi anugerah dari Bulgaria 2 minggu lalu. Nampak internasional ya. Internasional. Dia bukan biasa-biasa. Okey, nanti kita akan bersama dengan mereka di akhir rancangan. Tapi sebelum tu kita nak cerita sikit apa yang menarik di MHI. Pada hari ini kita akan bawakan juga sempena dengan Hari Kak Matan dan juga Hari Gawai esok. Kita akan bawakan sedikit yalah orang kata kalau dia disaling kaitkan dengan kebudayaan ni pasti dia pemakaian. Kan pakaian tradisinya apa yang dipakai pasti ada maksudnya. Jadi kita bersama dengan mereka sendiri untuk kita berborak mengenai wah, ini dia pakaian tradisinya. Nampak tak? Wow, selamat pagi. Selamat pagi. Dari tadi sebenarnya kami terserempak di bilik makeup. Dan bila kita tengok kita dah rasa macam okey, berapa berat headgear tu hari ini dipakai di MHI. Eksklusif kita bawakan. Okey, sebelum tu kita perkenalkan tetamu kita, Haziq. Kita bersama dengan Rosaline Khamis selaku yang memakai pakaian orang Ulu Lun Bawang. Di sebelah sanalah baju hitam. Yang di sebelahnya adalah Datuk Kathleen Jalil yang memakai pakaian orang Iban. Ni Datuk Kathleen. Kan etnik Iban yang kita tahu pakaiannya memang akan ada banyak aksesori. Betul. Okey, apa khabar kalian sebenarnya? Okey? Khabar baik. Sampai di Kuala Lumpur bila? Selamat pagi. Dah lama. Memang tinggal di Kuala Lumpur lah. Dan bila balik ke Sarawak untuk sambut Hari Gawai hari ini? Sepatutnya kita kena balik sebelum ni, tetapi disebabkan kita ada event dan sebagainya, kita kena postpone. Yelah, betul kan, pengorbanan. Okey, boleh tak kalau saya nak tengok bila berdiri dan penonton pun mesti nak tengok one set bila berdiri. Boleh ke Datuk? Kita nak minta diri sekejap. Boleh. Kita nak minta diri sekejap, Rosaline. Ani pun bersama sekali. Kita nak tengok Ani berdiri juga. Nak tengok diri juga. Okey, nampak tak pakaiannya? Wah. Okey, cerita di sebalik pakaian ini. Terlalu banyak aksesoris untuk kita katakan setiap daripada ni pasti ada maknanya, betul tak? Mesti. Okey, apa yang nak diceritakan Datuk dulu? Okey, saya ceritakan dari atas dari kita cerita dari atas sambil yang duduk di lah atas ni. Dia panggil kalau saya sebenarnya dari keturunan Iban. So pakaian yang saya pakai ni adalah dari suku kaum Iban. Dan saya introduce dalam bahasa Iban lah sebab spesifik untuk pakaian kita ni, headgear ni dia tak ada dalam bahasa Melayu tau. Dia memang ada dalam bahasa Iban. Apa namanya? Boleh tak yang ni kita panggil sugu tinggi. Sugu tinggi. Ya, betul. Sebab dia tinggi. Dia kena panggil sugu tinggi dengan tinggi itu dia akan sama kan? Okey. Ada makna. Ada makna ke? Maknanya semakin tinggi kalau kita kan Melayu panggil sanggolintang. Kan? Sanggolintang. Tapi sugu tinggi ni ada semakin tinggi sugu tinggi tersebut ada makna yang berbeza. Ikut kemampuan sekiranya kaum family keluarga tersebut dari golongan berada, maka dia mampu untuk beli yang tinggi dan lebih mahal. Okey, boleh jumpa duduk Datuk. Terima kasih. Okey, itu yang berada di atas kepala. Kejap lagi kita akan cerita pula apa yang ada di kainnya kan, di skirtnya tu. Tapi kita bersama dengan Rosaline Khamis yang memakai baju pakaian orang Ulu Lun Bawang. Dan dia agak simple sebenarnya, Rosaline. Actually kita ada lagi aksesori yang lain, tapi untuk hari ini just untuk memadai lah untuk introduce Lun Bawang ni. Okey. Kita pilih satu lah untuk kita tanya first sekali. Sorry. Di telinganya.
Terbatuk tu. Aziz tu cakap. Ada Perfume keluar. wangi sangat Aziz ni. Okey. Maaflah Aziz ya. Okey, sama-sama. Okey, teruskan dengan apa yang ada di telinga. Okey, yang dekat telinga ni sebenarnya untuk orang dulu-dulu pakai tau. Sekarang kita dah tak pakai dah. Otherwise dia akan macam apa nama ni, berat tak tu sebenarnya? Sebenarnya dia dah dimodernkan. Dia apa, tembaga? Sebenarnya tembaga asal dia, kan? tapi dah dimodernkan. Jadi tak adalah nak berat sangat. So ini kalau Lun Bawang cakap dia ating lah, dia cakap ating. Ya, anting-anting kan? Ya, panggil ating. Okey. So yang kepala pun semua ada nama juga. Okey, pakaian ini dipakai waktu bila? Adakah perayaan saja, sambutan Hari Kaamatan dan Gawai ataupun bagaimana? Pakaian tradisional diperagakan sekiranya ada pertunjukan fashion show yang istimewanya lah kumang gawai. Semua kena pakai. Kumang gawai semua yang semua yang ambil bahagian dia kena pakai. Okey. Dia kena pakai dengan cara pemakaian yang sama, kecuali dia diperagakan dengan banyak lagi aksesori yang berbeza ikut kemampuan seseorang yang si pemakai. Okey, yang wajib ada nak mengatakan ini adalah pakaian tradisional, apa dia? Di bahagian badan ke, di bahagian kepalanya ke? Ikutkan semua ni mesti Wajib ada. ada. Semua ni mesti ada. For example lah, contoh yang sekarang ni mesti ada tanguk. Ni tanguk ni yang Ni tanguk, maaf yang ya, ni saya pegang tanguk. Datuk. Ini tanggung namanya. Ini tanguk ni lebih kurang dalam 30 lebih tahun dah. Ini buat sendiri kan? Ni makcik saya buat. Masa tu saya masih lagi sekolah menengah. Wah. Tapi dia punya elok, masih elok kualitinya. Dia masih tahan lagi sampai sekarang ni. Dah usianya 30 tahun lebih dah. Dah lebih 30 tahun. Dan yang ni dia panggil apa nama? Marik. Rantai dia tu. Rantai ni marik. Iban panggil marik. Marik ni dia panggil marik lekan timun. Lekan timun tu biji timun. Timun tu. Dia panggil ni. Dia seakan-akan biji. Bercorak dia. Corak biji timun. Betul. Dan yang ni adalah selampai. Yang ni selampai. Selampai ni wajib. Dan ni adalah acar ringgit. Acar ringgit. Acar ringgit tu yang ada duit shilling tu? Ada duit shilling tu. Okey. Saya memang excited. Duit shilling berapa tu ada tu? Ada 50 rupiah Indonesia. 10 sen ada. Ya, ada duit Indonesia juga. Dulu yang kita pakai original dulu adalah daripada ringgit James Brooke. Sekarang ni contemporary dia pakai rupiah. Dulu kalau ada yang James Brooke tu macam memang satu yang very klasik. Itu sangat klasik kan? Dan sentimental value susah nak dapat. Tapi kalau kita tengok yang Lun Bawang punya pula ya. Okey, di kepalanya tu. Itu kita panggil apa? Sebenarnya di kepala ni kita panggil Lun Bawang panggil, macam dia tak ada bahasa Malaysia lah. Kalau bahasa Malaysia dia macam call biji apa pun. Kalau Lun Bawang dia panggil dia panggil apa dia macam biji kan ada dia. Okey, sebagai seorang perempuan apa yang dia nampak? Okey, adalah manik. Manik. Okey, biji manik, betul. Biji manik, betul lah. Dia ada biji, lepas tu manik kena ada di belakang. Biji manik. Lain pula bunyi biji dia. Okey, ini memang untuk di bahagian kepala. Ini kita panggil peta. Peta. So kalau yang rantai ni pula kita panggil dia bani. Bani. So dia ada dua jenis kat sini ni. Satu yang oranye ni dia panggil bani bau tulang. Dia cakap macam kalau Melayu cakap manik tulang lah sebab dia bentuk tulang. Macam tulang ya. Sebab ni dan satu ni bau lah, manik lah. Topi ni apa signifikan dia dan juga makna dia? Selalunya memang saya nampak ramai yang memakai. Ya, untuk etnik Lun Bawang ini memang asal Lun Bawang yang buat ni. So dia orang pakai topi ni bila musim menuai. So dia letak kat kepala. So untuk dari panas kan. So kalau dia jadi sangat lengkap bila dia pakai topi tu, dia sangat lengkap dengan etnik Lun Bawang. Ini memang dia punya pelengkap. Dia punya topi lah. Yes. Jadi inilah pakaian yang dipakai untuk hari Gawai dan besok.
Ya, besok kita akan menyambut Hari Gawai dan ya. pesta menuai padi. Ya. Jadi mungkin Datuk Kathleen dan juga Roselyn ada ucapan untuk mereka yang menyambut Pesta Keamatan dan juga Hari Gawai. Datuk Lur, silakan. Dari saya kepada semua rakyat Malaysia yang menyambut menyambut Hari Gawai, saya ucapkan selamat Hari Gawai Dayak kepada semua suku kaum Dayak di seluruh Sarawak dan di Semenanjung juga. Tak ketinggalan di mana-mana semua kita berada. Selamat Hari Gawai Dayak. Gayu guru gerai nyamai. Okey, Roselyn, secara ringkas dan pantas. Silakan. Saya ingin ucapkan selamat Hari Gawai. Bagi kaum Lumbawang, kita ada perayaan yang dipanggil Eco Irau Lun Bawang yang akan bermula besok dan sampai 3 hari bulan ni di Lawas Sarawak. Dan akhir kata dari saya, selamat Hari Gawai kepada semua anak-anak Sarawak di mana saja berada. Selamat Hari Gawai. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan Roselyn Khamis dan juga Datuk Kathleen Jalil bersama dengan kita pada hari ini. Itu dia, sangat cantik dengan pemakaian tradisional yang dipakai pada hari ini. Okey, kita nak rehat seketika. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan topik selepas ni sangat-sangat penting. Cuaca panas, kadang-kadang kita rasa buka je lah kipas tu, buka aircon tu ataupun pendingin hawa tu. Tapi anda kena fikirkan bagaimana untuk menjimatkan elektrik. Kita akan belajar cara menjimatkan elektrik. Kejap saja lagi tentunya di Malaysia Hari ini. So dekat rumah tu memang aircon tu memang sentiasa on lah orang kata. Sebab ada anak kecil pun semua kan. Memang panas, kipas pun tak mencukupi. Dekat office pun aircon tu memang sampai sentiasa on sahajalah. Biasa pasang kipas, aircon loh. Kalau malam pun kena guna aircon jugalah. Kalau cuti hari cuti tu aircon kena pasang jugalah pasal terlalu panas. Saya guna kipas bawah tu saja. So kena guna dalam 2 kipas macam tu sebab memang bilik kita orang bahang sangat-sangat, memang panas. Jadi kita orang memerlukan banyak kipas untuk support untuk kasih sejuk lah bilik tu. Makan banyak jugalah, ada bil pun akan naik tinggi jugalah sebab duduk kat KL ni, duduk kat bandar payah. Kalau keadaan sekarang memang kena guna jugalah elektrik lebih tu pasal panas sangat. Kalau cuaca tak panas mungkin kurang sikit lah. Amat tinggi lah sebab memang kita sentiasa nak on aircon kan, jadinya bil elektrik pun naik tinggi lah. Orang kata biar bersejuk-sejuk kat rumah tapi bayar bil tu memang panas. Salah satu caranya nak bagi sejukkan, sebab kita sendiri panas kan, nak bagi sejukkan tu kerap minum air, mandi sekurang-kurangnya, bagi pakai air sejuk lah, bagi sejukkan badan. Tengah hari kami akan tutuplah sus yang tak guna. Macam kipas, biasanya lampu dan lebih-lebih lagi macam dekat dapur tu kalau fan yang atas tu tak digunakan, tutup je sebab itu kuat elektrik dia. Saya akan buka tingkap semua tingkap sebab saya duduk tingkat 5. So angin akan selalu masuk. So, saya macam tak akan jadi panas sangatlah. Buat masa sekarang, saya lebih banyak buat kerja di luar. Maksudnya macam perpustakaan atau mana-mana tempat. Jadi saya dapat kurangkan kos penggunaan elektrik kat rumah saya sendiri. Kalau ikutkan banyak cara yang dilakukan oleh semua orang untuk menjimatkan elektrik. Ada yang memakai macam-macam plug untuk disambung. Lepas tu plug tu dikatakan boleh menjimatkan elektrik. Tapi adakah betul berkesan? Dan selain daripada penjimatan elektrik, sebenarnya kita nak tahu juga apakah kesannya terhadap global warming lah kan? Kerana penggunaan elektrik yang berlebihan yang mungkin pada waktu yang tidak perlu. Tapi disebabkan keadaan sekarang ini adalah sangat-sangat panas, cuaca yang tidak menentu, perubahan cuaca ekstrim yang berlaku bukan sahaja di Malaysia, di seluruh dunia. Bagaimana kita nak katakan tentang penggunaan elektrik secara mampan?
Kita bersama dengan teknologis Dr. Nick Hakimi Nick Ali, pensyarakanan pengajian kejuruteraan elektrik dari Kolej Pengajian Kejuruteraan UiTM Shah Alam. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Doktor. Memang Doktor sudah pastinya banyak mendengar pelbagai keluhan, kan, pelbagai pertanyaan daripada orang ramai. Bagaimana cara kita nak menjimatkan elektrik dan bagaimana kita nak mengguna elektrik secara optimum? Peralatan-peralatan elektrik ni, Doktor. Okey. Secara amnya, saya rasa apa yang saya nak kongsikan kat sini sudah banyak orang luar dah kongsikan. Tapi saya nak bawakan 3 poin utama yang saya nak kongsikan. Yang pertama, kita perlu tahu bahawa barangan elektrik yang ada proses pemanasan ataupun proses penyejukan akan menggunakan elektrik yang agak tinggi. Sebagai contoh, tanpa kita sedar, dalam rumah kita sendiri ada banyak barang elektrik yang menggunakan proses pemanasan dan penyejukan. Ya, saya tengah kira ni. Ketuhar, peti ais, microwave, pemanas air mandian, water dispenser, aircon, semua itu menggunakan proses pemanasan ataupun penyejukan. Okey, secara amnya kita nak optimumkan penggunaan elektrik di rumah adalah menggunakan barang-barang elektrik yang ada proses pemanasan dan penyejukan secara betul. Sebagai contoh, gosok baju. Okey, saya tak pastilah Ani dengan Aziz gosok baju hari-hari ataupun setiap minggu ataupun setiap bulan. Okey, sebenarnya apabila kita nak gosok baju, sebenarnya kita perlu kumpulkan baju sebanyak yang mungkin. Kerana apabila kita nak panaskan iron kita daripada suhu yang rendah kepada suhu yang tinggi, sebenarnya memakan elektrik yang agak tinggi. Dia lebih tinggi daripada kita maintainkan suhu yang kita kehendak dalam jangka masa yang lama. Okey. Proses kenaikan suhu yang rendah kepada yang tinggi itu yang menggunakan elektrik yang tinggi. Adakah ianya terpakai juga untuk penggunaan aircon? Maknanya contohnya kita nak sejukkan pendingin hawa kita, buka kan dia terus tak sejuk kan? Betul, sama. Sama juga? Betul. Jadi alang-alang bila dah buka tu... Biarkanlah buka. Kalau saya, dia selalunya biarkan sampai nak tidur baru tutup. Sebab dah ada kesejukan kat rumah kan? Bila bercakap penggunaan yang mana yang dikatakan optimum? Sebenarnya bila bercakap dengan pasal aircon, sebenarnya kita kena tahu keselesaan diri kita sendiri. Ramai orang sebenarnya dia on pada suhu yang paling rendah. Kalau aircon tu ada 10 degree Celsius, dia akan buka pada 10 degree Celsius. Sebenarnya tak perlu pun. Mungkin kita memerlukan suhu yang rendah pada awalnya sahaja. Mungkin boleh kita buka 16 degree Celsius pada mulanya sahaja. Dan apabila suhu badan kita sudah sampai satu suhu yang stabil, kita dah boleh tingkatkan suhu aircon kepada optimum kepada 24 atau 25 degree Celsius sahaja. Saya selalu buat itu. Secara amnya, perbezaan suhu luar di rumah, suhu luar rumah dan dalam rumah adalah 11 degree Celsius sahaja. Perbezaan 11 degree. Maksudnya kalau suhu luar rumah dalam 35 atau 36, sebenarnya suhu badan dalam rumah yang optimal adalah dalam 25 ataupun 24 degree Celsius sahaja. Patutlah kadang-kadang terlalu sejuk bila kita pasang aircon tu kan. Tapi kapasiti dan juga ruang rumah itu dengan contohnya kalau kita beli pendingin hawa tu 1.0, 1.5, adakah ianya akan memberi kesan kepada penggunaan elektrik kita? Betul, beri. Dia akan beri kesan. Kita kena tengok 1 horsepower untuk ruang saiz yang tertentu. 1.5 horsepower pun ada ruang saiz yang tertentu. Pengiraan dia. Ada kalau kita mungkin ruang dia terlalu besar untuk horsepower yang kecil, ia akan memaksa menyejukkan ruangan itu. Sebab bila kita nak beri balang elektrik ni, kita kena fikir macam-macam. Lagi-lagi kalau aircon nak kena fikir saiz, nak kena tengok pula inverter tak inverter, nak kena tengok berapa dia punya star kat situ. Nampak bapa-bapa yang selalu beli aircon. Saya duk fikir bila nak beli airconnya. Tapi ada satu lagi benda kita kena fikir adalah apabila kita tengok bil elektrik, kita ada pelbagai jenis itu pun charge. Bapak-bapak yang akan tengok juga. Macam biasa. Hari ini rasanya macam topik bapak-bapak lah ya. So Anim, bagi saya borak dengan bapak. Silakan. Okey, jadi kita tengok dalam tu ada satu charge, nama dia kumpulan wang tenaga boleh baharu. Dan bila kita tengok charge tu daripada syarikat pembekal elektrik, dan apa maksud sebenar charge tersebut, kumpulan wang tenaga boleh baharu. So basically kumpulan wang tenaga boleh baharu ataupun singkatannya KWTBB adalah dana yang dikutip oleh pihak kerajaan melalui penggunaan elektrik pengguna. Basically dana ini akan digunakan untuk menggalakkan lagi penjanaan elektrik di semenanjung Malaysia dengan menggunakan tenaga sumber yang boleh diperbaharu. Sebagai contoh menggunakan air, angin dan sebagainya lah. So dana ni hanya dikutip kepada pengguna yang menggunakan
elektrik yang melebihi 300 kWh sahaja. Oh, jadi kalau bawah daripada itu tak. Betul. Pengguna domestik, pengguna domestik yang menggunakan di bawah 300 kWh tak dikenakan 1.6% KWTBB. Tapi selalunya kalau lebih daripada 300 tu mungkin kedai ataupun kan selalu kedai ataupun rumah-rumah yang aircon banyak, aircon sampai 11, 12 macam tu kan. Mungkin semua pula tu ada 12 ke? Saya duk fikir berapa banyak aircon saya ada, saya rasa. Lebih kurang macam tu lah. Tak ada, tak sampailah 12. Tak sampailah 12. Tapi yang selalu saya guna, yang betul-betul guna adalah 2 lah, di hall dan bilik tidur. Yang kita buka lama. Okey, soalan saya yang seterusnya. Kadang-kadang selain daripada pendingin hawa ni, kita ada wifi yang ni kita katakan on setiap masa ya. Maknanya kalau mungkin ada modem tertentu ataupun Android box yang kita sentiasa on dan menggunakan switch on lah. Adakah penggunaan itu juga dapat dijimatkan dengan cara yang bagaimana untuk kita katakan tidak terlalu lama menggunakan penggunaan elektrik? Untuk setiap barang elektrik yang kita ada di rumah, sebenarnya dia ada kadar kuasa dia di antara sendiri. So biasa kadar kuasa ni dalam unit watts lah. Makin kecil unit watts tu, makin sikit dia menggunakan elektrik. So macam wifi saya yakin dia agak sikit lah. Dia punya kadar kuasa dia sangat rendah lah. Bagaimana pula dengan tak ada efek sangat lah. Barang yang selalu orang guna sekarang ni? Contoh adalah penapis udara. Penapis udara yang kalau saya sendiri saya biarkan on. Tapi adakah betul cara penggunaan tu untuk kita biarkan dia on 24 jam ataupun kita harus tutup buka juga penapis udara? Ada kesan tak tentang penjimatan elektrik? Berbalik pada apa yang saya kata tadi, dia bergantung kepada watts, kadar kuasa equipment tersebut. Tapi still cara yang paling optimum adalah tingkah laku yang berhemah lah. Kita boleh nilai diri sendiri sama ada perlu atau tak kita buka benda tu 24 hours ataupun tak. Saya nak kongsikan satu lah. Mungkin yang ini tak ramai orang kongsikan cara nak optimalkan penggunaan elektrik di rumah. Sebenarnya cara nak optimalkan penggunaan elektrik di rumah adalah mengoptimalkan masa bersama keluarga lebih kerap. Sebagai contoh, makan malam bersama-sama. Tonton televisyen bersama-sama. Buat kerja pejabat ataupun kerja rumah bersama-sama. Ini secara automatik dia akan kumpulkan semua ahli anggota keluarga pada masa yang sama di tempat yang sama. So, aircon yang sama, lampu yang sama, kipas yang sama. Instead of masing-masing duduk kat bilik masing-masing, main handphone, laptop. Yang ini berjaga time ni, yang ini berjaga time ni pula. Jadi dah macam 24 jam je digunakan. Faham? Selain daripada dapat mengeratkan ukhuwah sesama anggota keluarga, at the same time dia boleh menjimatkan elektrik. Betul. Itu adalah satu idea yang sangat bagus. Tapi dari segi penggunaan barang-barang elektrik ni juga, Doktor, ada orang yang ambil mudah. Ada orang yang biarkan saja switch on. Tak fikir pun pasal penjimatan elektrik ni. Jadi adakah sebenarnya benda ni memberi impak yang besar kepada bil kita sendiri? Yes, betul. Memang akan beri impak besar lah kepada bil kita. Sebagai contoh, dia kiraan kasar sebenarnya agak mudah untuk kita kira penggunaan elektrik di rumah ni. Macam saya cakap tadi, setiap barang elektrik ada dia punya kadar kuasa dalam unit watts. So sebenarnya kalau kita beli barang elektrik, kita dah boleh tengok berapa watts barang elektrik kita tu. Sebagai contoh, kiraan kasar untuk pengiraan bil untuk peti sejuk yang mempunyai 2000 watts, kita kena convert kepada kilowatts, kita dapat 2 kilowatts. Kita darab dengan penggunaan harian kita. Saya yakin peti sejuk 24 jam lah. Betul. So darab 24, kita akan dapat 48 kilowatt. Kita hanya masukkan nilai tersebut dalam bil TMB, kalkulator bil TMB yang sediakan. So dari situ kita dah nampak, kita dapat tahu roughly berapa. Kita dapat dah roughly berapa penggunaan bil elektrik daripada sesuatu sampai barang ke tahap itu kita boleh buat. Kadang-kadang orang perempuan ni tahu macam bayar je lah. Kenapa macam tinggi sangat bulan ini? Dia tanya pula. Sebenarnya ada cara untuk kita dapat tahu roughly figure. Saya rasa perempuan tahu ambil bil bagi kat suami. Bagi kat suami je. Dia tak fikir pasal bayar. Dia tak fikir pasal bayar. Kadang-kadang tu dia tengok macam tolong orang perempuan kat sini backup lah sikit. Dia tak tahu pula yang tu tinggi rendah bil tu kan. Kita yang masak tahu guna pressure cooker tu semua. Punca iron tu dibiarkan lama pasal awak iron tudung. Okey, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan doktor. Doktor, yang paling menggunakan elektrik yang paling tinggi lah kat rumah. Sekali je, apa dia? Paling tinggi. Paling tinggi aircon lah.
Dan barang elektrik yang ada proses pemanasan. Ya. Saya akan message lah. Dua tu kita patut fokuskan ya. Macam mana yang ada 12 aircon kat rumah ni kan. Saya tak sampai 12. Terima kasih banyak-banyak teknologis Dr. Nick Hakimi Nick Ali, pensyarakanan pengajian kejuruteraan elektrik dari Kolej Pengajian Kejuruteraan UiTM Shah Alam. Dan kami berkongsi bagaimana untuk kita menjimatkan penggunaan elektrik. Lebih-lebih lagi sekarang ni memang panas kan. Dah buka kipas, buka aircon lagi. Buka lagi tu. Penapis udara yang ada kipas tu. Macam-macam tu semua buka. Tak sejuk lagi. Dari situlah kita belajar sebenarnya cara untuk kita jimatkan elektrik dan pengiraan watts tadi. Kita boleh belajar menggunakan kalkulator TMB yang telah pun disediakan. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada teknologis Dr. Nick Hakimi Nick Ali. Okey, kita akan bersama dengan anda seketika nanti untuk berkongsi KWSP yang akan bertemu anda semua di Carnival Jom Heboh 2023. Seketika nanti perkongsian ini hanya di Malaysia Hari. Hai KWSP. Yang kali ini pastinya anda sukakan perkongsian kita. Sebab apa? Untuk Carnival Jom Heboh Selangor Generasi Muda yang akan berlangsung minggu ini di Shah Alam, di mana anda akan bertemui booth kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Pastinya anda nanti-nantikan apa orang kata benefit ataupun kelebihan jika anda berkunjung dan dapat temui di booth KWSP. Kita akan minta penjelasan sedikitlah daripada Encik Muhammad Rozi Abu Bakar selaku Ketua Jabatan Saluran Fizikal KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama dengan kami. Kita sangat teruja dan sangat tak sabar untuk menantikan pertemuan kita di Carnival Jom Heboh yang akan datang ini. Tapi sebelum tu, apakah keistimewaannya untuk kita bertemu di Carnival Jom Heboh pada kali ini? Okey, Hanim, untuk makluman Hanim dan juga penonton, berdasarkan kepada kita punya pengalaman tahun 2019 yang lepas, kita dapati bahawa reach kepada Jom Heboh di mana kita dapat pengunjung yang begitu ramai sekali. Jadi kita mengambil kesempatan selain daripada channel untuk orang datang ke kaunter, sekarang kita pergi ke bertemu dengan orang ramai, especially di carnival besar macam Jom Heboh ni lah. So kita nampak memang really efektif, dan yang paling kita nak beri fokus sekarang ni adalah berkaitan dengan kecelikan kewangan. Di mana kita tahu salah satu daripada cabaran rakyat Malaysia sekarang ni, especially ahli KWSP, adalah kita nak memastikan mereka ini bersara dalam keadaan yang selesa, mempunyai kecukupan dari segi kewangan. Jadi kita menggunakan platform ni untuk lebih lagi mendekati ahli kita ataupun bakal ahli kita dalam memberi penerangan berkaitan dengan kecukupan kewangan tersebut tadi. Dan yang paling menarik sekali ni, yang paling best sekali adalah kita menyediakan juga khidmat nasihat, pegawai khidmat nasihat persaraan. Okey. Dan ianya secara percuma. Dan ia akan berada di sana untuk menyantuni pengunjung-pengunjung Carnival Jom Heboh. Betul. Bukan seorang, bukan dua, tapi ramai. Untuk memastikan bahawa reach kita kepada orang ramai adalah begitu efektif dan berkesan sekali. Betul kan. Kadang-kadang kita nak menghubungi mungkin secara atas talian pun sukar juga. Betul. Untuk menyantuni satu persatu, one to one orang kata itu pun agak sukar untuk kita dapatkan hubungan itu. Betul. Tapi kali ini di Carnival Jom Heboh yang akan berlangsung ni, anda akan dapat temui mereka, terutama sekali mereka yang lebih arif tentang bagaimana plan persaraan yang boleh dikongsikan di sana nanti. Dan kalau kita cerita alang-alang kita bersama dengan pihak KWSP sendiri, kita melihat kepada ramai yang orang kata ada sedikit masalah untuk melihat kepada perancangan kewangan persaraan mereka. Lebih-lebih lagi selepas COVID-19, selepas macam-macam melanda kita, kegawatan ekonomi dan sebagainya. Jadi bagaimana usaha daripada pihak KWSP sendiri, terutama sekali untuk memastikan kita bersara dalam waktu yang sesuai dan waktu yang terbaik untuk kita? Saya suka dengan Jom Heboh punya tema kali ini. Kita fokus on generasi muda, Selangor untuk generasi muda kan. So maksudnya sekarang ni fokus kita selain daripada ahli KWSP secara keseluruhan, kita juga memberi penekanan yang lebih kepada ahli-ahli ataupun bakal ahli yang baru ni untuk memastikan bahawa mereka mempunyai kecelakaan kewangan yang begitu baik sekali dan memastikan bahawa mereka mempunyai simpanan yang cukup apabila mereka bersara nanti. So peranan EPF sekarang ni adalah lebih kepada kita nak memastikan ahli mempunyai masa depan yang baik, dan bila kita olahkan balik ayat tersebut, ianya lebih kepada mempunyai kehidupan yang selesa apabila mereka bersara nanti. So saya nak menekankan ada dua benda yang perlu diberi perhatian.
Mungkin Hani pun sedia maklum berkaitan ke produk KWSP. Betul. Satunya air saraan. Okey. Mungkin nak jelaskan sedikit. Saya akan mulakan dengan pertama sekali air saraan tadi betul. Pertama sekali kita fokus on ahli-ahli di sektor formal. Bila kita sebut sektor formal, dia mempunyai majikan. Di mana biasanya caruman ahli adalah sebanyak 11%, caruman majikan adalah sebanyak 13%. Dan kalau kita tengok rata-rata sekarang ni, bila bersara dengan contribution yang ada dua-dua ni, kita dapati masih ada jurang lagi. So untuk memastikan jurang tersebut dikecilkan atau dicukupkan, so that's why kita ada offer juga satu produk dinamakan sebagai voluntary access. Di mana mereka ni boleh berhubung dengan majikan untuk memastikan potongan share pekerja mereka selain daripada 13% tadi ditingkatkan kepada ikut suka, sama ada 2% lagi tambahan ataupun 3% tambahan. So dengan adanya itu, so mereka boleh menambah caruman dan memastikan bahawa kecukupan apabila bersara nanti. Satu lagi yang kita boleh fokuskan, kita tahu selepas pandemik, banyak juga daripada kita punya ahli dan juga daripada pekerja-pekerja Malaysia, rakyat Malaysia yang menceburi bukan lagi bidang formal. Lebih kepada informal. Gig sektor. Yang mana freelancing, bisnes secara persendirian, petani, nelayan. So salah satu produk yang kita war-warkan semasa Jom Heboh ni adalah dikenali sebagai aksaraan yang Hani sebut tadi. Dan aksaraan ni lebih kepada di mana caruman yang dibuat oleh ahli yang di golongan informal sektor tersebut, bila dia bayar, government akan beri insentif sebanyak 15% daripada caruman tersebut. Dan maksimum untuk setahun, government punya insentif ada 300. So kalau misalnya kata contoh, dia nak dapat 300 tersebut, contribution dia ada sebanyak RM2,000, so dia dapat 300. Di samping tu, ekstra lagi yang saya kena war-warkan, mungkin ramai yang tak tahu kat sini, adalah dapat tax exemption pula, pengecualian cukai. Sampai up to 3,000. Jadi kalau misalnya kata 2,000 dia bayar, dia dapat tax exemption. Lepas tu dia dapat pula lagi insentif, dia dapat pula dividend on top of that. Jadi ini yang kita nak war-warkan supaya ramai ahli kat luar sana, especially informal sector, menceburi dalam kita punya aksaraan ni. Tak lain tak bukan nak memastikan mereka ni mempunyai kecukupan kewangan apabila bersara nanti. Ya, betul, itu pastinya. Okey, secara ringkasnya apa harapan bagi penyertaan KWSP pada kali ini di Karnival Jom Heboh Selangor untuk generasi muda? Silakan. Saya nak bercerita banyak sebenarnya. Hari ini saya nak bercerita banyak. Produk kita banyak tapi tak sempat disebabkan oleh masih ada 20 saat saja lagi. Betul. So harapan saya adalah luangkan sedikit masa anda, masa ahli-ahli kita, masa menonton untuk datang ke booth kami sebab banyak yang kita akan offer, especially token-token daripada KWSP sendiri. Kita ada juga crowd machine yang mana menawarkan voucher secara tunai dan tuan-tuan dan puan boleh menyertai program-program yang kita anjurkan dan boleh mendapat token-token tersebut. Baik. Okey, jadi kepada warga Shah Alam dan juga warga sekitar Lembah Kelang, jangan lupa untuk datang beramai-ramai ke booth kumpulan wang simpanan pekerja di dataran Stadium Shah Alam. Jadi selain daripada pelbagai perkhidmatan KWSP yang boleh anda dapati untuk hujung minggu ini daripada pukul 9 hingga 9 malam, anda juga berpeluang untuk menyertai aktiviti-aktiviti menarik yang akan disediakan seperti permainan claw machine di mana anda akan berpeluang memenangi voucher Aeon bernilai RM3,000 dan banyak lagi pengisian yang sesuai seisi keluarga. Okey, jangan lupa untuk kita jumpa di dataran Shah Alam di booth KWSP. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik Muhammad Rozi bersama dengan kita pada hari ini selaku Ketua Jabatan Saluran Fizikal KWSP, berkongsi banyak informasinya. Tapi kalau anda nak lebih lagi, jangan lupa dataran Stadium Shah Alam kita jumpa minggu ini. Kita nak rehat seketika, kembali selepas ini hanya di Malaysia Hari Ini. Mari
tarian gamelan daripada mereka semua ada anak-anak murid kan, pelajar-pelajar daripada 21 orang peserta murid daripada kumpulan kebudayaan Gombak. Okey, jadi mereka sebenarnya bukan setakat bukan level kebangsaan dah. Biasa. Awak level apa? Mungkin sekolah lah Saya kampung je. Itu pun tak lepas nak pergi stage sekolah. Mereka di level antarabangsa sebab baru-baru ni mereka telah pun menang anugerah dari Bulgaria. Jadi jom kita bersama dengan tulang belakang kumpulan kebudayaan Gombak ini. Kita bersama dengan Dr. Abdul Aziz Ismail, Ketua Kontijen PPD Gombak. Ya, betul. Assalamualaikum Doktor. Dan juga Mahendran Anak Lelaki Raja Gopal, Pegawai Penyelaras Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Hello. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan kita. Ya, okey. Jadi sudah pastinya pencapaian mereka membanggakan bila mereka telah pun mendapat daripada sekolah yang pergi ke World Cup yang berlangsung di Bulgaria. Mungkin boleh ceritakan sedikit bagaimana perjalanannya? Alhamdulillah, sebenarnya kumpulan kebudayaan Gombak ni terhasil daripada penyertaan kita yang sebelum-sebelum ni. Jadi sebelum ni kita pernah hadir ke pertandingan-pertandingan, tetapi di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Bila kita melihat bahawa perlunya kita mewujudkan satu pasukan khusus daripada Gombak, jadi kita ambil peluang untuk menyertai satu pertandingan yang diadakan di Veliko Tarnovo, Bulgaria. Dan alhamdulillah inilah hasil yang telah kita perolehi, di mana kita berjaya mendapat 3 gold medal. Wow, 3 gold medal. 3 kategori persembahan. Salah satunya tarian joget gamelan yang kita saksikan sebentar tadi. Mereka gold medal. Mereka gold medal. Tarian piring? Sama juga. Gold medal juga. Wow, dan lagi satu? Kita ada juga tarian Nemala, di mana juga gold medal. Gold medal. Dan kita ada Makunatip serta ada lagi 2 tarian. Kolatem dan juga tarian Sewang. Okey. Sebenarnya semuanya ada 11 kategori yang dipertandingkan. Tetapi pihak kami memilih 6 persembahan yang kami bawa. Jadi 6 persembahan yang kami bawa dalam 3 kategori. Sebab itu kita ada kategori autentik, folklore, mix dan juga yang modern koreografi lah. Jadi kesemuanya tu yang kita masukkan dalam tiga kategori dan kita menang dalam semua kategori yang dipertandingkan. Wah, ini dia sedikit visual yang kita bawakan. Mereka ini yang di awal saya kira. Ya, betul. Umur mereka berapa? Kalau saya boleh kongsikan secara range-nya. Daripada umur 9 tahun sampailah 17 tahun. Saya harap kita dapat saksikan tu dia 7 sampai 9. 9 sampai 17. Hingga 17 tahun. Menengah ada 4 orang. Menengah 4 orang. Yang 2 tu sekolah rendah lah. Ya, betul. Hari ini bersama kita yang paling muda 9 tahun adalah? Di sini yang ada hari ini 11 dan 12. 11 dan 12 tahun. Kita nak yang paling tua terlebih dahulu. Yang mana satu? Tunggu setolak, Mat. Yang itu nak ambil SPM tu. Okay, boleh ceritakan sikit bagaimana persiapan kalau masa pergi bertanding dekat Bulgaria tu? Susah tak latihan pusat apa semua? Boleh lah. Agak ni lah. Agak susah, agak penat. Tapi kena... kita berlatih kalian gold medal kan? Awak gold medal kan? Yes. Masa tu bertanding terfikir ke ataupun rasa macam diorang lagi power-power? Maknanya yang lain rasa lagi macam diorang lagi power lah. Macam masa tu yang paling sengit adalah dari mana? Dari Bulgaria sendiri. Bulgaria sendiri. Mereka bawakan tarian tradisional juga. Betul. Setiap negara membawa tarian tradisional negara sendiri. Masing-masing. Ya, tapi kita gold medal. Ya. Wow. Kita gold medal dan Grand Prix serta tempat kedua secara keseluruhan. Okey. Yang paling kecil siapa? Yang paling muda sekali? Siapa namanya tu? Kisha. Saya jumpa dia daripada umur dia kecil lagi. Umur berapa Kisha? 2 tahun? Mana lama dah awak kawan dengan Kisha? Ya, dah lama dah kawan. Kita dah lama kawan. Awak pun dah jam 4 lah ni. Mentang-mentang dia dah pergi international terus mengaku kawan. Kisha masa tu tarian apa? Tarian gamelan. Gamelan dengan kolatem.
Street dance. Dua-dua tu jadi tarian gamelan gold medal. Satu lagi? Kolatem juga. Dari tarian klasikal India juga gold medal. Juga gold medal. Kita ada 6 tarian yang kita bawa. Ke-6 tu kita dapat gold medal. Tapi tarian gamelan tarian Melayu lah. Ya. Kalau satu lagi tarian satu lagi etnik India. Etnik India kan. Lepas kita bawa juga sewang daripada etnik daripada masyarakat orang asli. Dan juga yang mix koreografi tu macam Nirmala lah, ada tarian, ada juga nyanyian sekali. Tapi kalau tarian etnik India tu susah tak, Kisha? Bawakan, sebab dalam banyak-banyak lah yang saya tahu tarian etnik India yang sangat-sangat memerlukan ada cabaran dia tersendiri, betul tak? Kan agak susah lenggok dia. Energy. Banyak benda akan belajar kan. Tapi sudah pastinya mereka telah memberikan yang terbaik dan mendapat yang terbaik. Ini tarian Nirmala? Betul? Ini keseluruhan. Keseluruhan. Yang akhir kita akan Nikolatem. Nikolatem. Ya, betul. Wow. Oh, inilah dia. Oh, jadi sebenarnya ada yang tak dapat hadir bersama dengan kita pada hari ini. Ramai. Kalau ikutkan 42 orang. Peserta murid masuk 1, guru 10. Guru juga ada buat persembahan. Guru buat persembahan? Bagaimana guru punya pencapaian? Semua gold medal. Gold medal juga? Ya, betul. Uniknya pertandingan ini kita gandingkan antara murid dan juga guru. So apa yang di-offer di EAEF kali ini, 30% daripada peserta kita boleh terdiri daripada dewasa. Jadi guru kita seramai 10 orang juga terlibat sama dalam pertandingan ini. Kumpulan guru dan juga menari bersama murid lah, bersama-sama. Kalau kita tengok tahun ini adalah World Cup-nya. Apa tu? Bilakah World Cup yang seterusnya? Yang boleh disertai. Okey, yang ini adalah kali ke-8. So setiap tahun akan ada. Oh, dia setiap tahun, bukan 2 tahun. Ini kali yang ke-8 dan dia punya yang besar tu dia daripada negara Balkan dan dia punya sub ni adalah daripada yang ke-8 Veliko Tarnovo pada tahun inilah. Jadi dia memang akan ada setiap tahun. Tahun depan akan hantar kontijen yang besar juga? Sebenarnya kita kena hantar. Sebab dah menang. Kita dah ada 300 euro yang perlu digunakan untuk menyertai pertandingan seterusnya. Maknanya kalian perlu dapat gold medal untuk memastikan kelangsungan setiap tahun tu dapat diberikan yang terbaik untuk kontijen-kontijen Malaysia, terutama sekali kira mereka akan membawa nama Malaysia di persada antarabangsa. Ya, betul, dari bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan bila tawaran ini di-offer kepada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, maka PPD Gombak mengambil cabaranlah untuk menyertai pertandingan ini. Jadi sebenarnya di Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, terutamanya sektor pembangunan murid, kita memang pernah setiap tahun hampir lebih 10 tahun kita telah menyertai pertandingan seperti ini. Jadi kita ada satu repo dan bila kita mendaftar untuk pertandingan ataupun mana-mana, kita perlu memberi apa yang kita telah menang sebelum ini sebagai satu daripada ciri untuk kita masuk bertanding. Okey, jadi tahu ke mana perjalanan dia kan? Kita tahu ke mana ialah kemenangan ini dapat dilakukan dalam perancangan yang seterusnya. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik Mahendran Anak Lelaki Raja Gopal, Pegawai Penyelaras Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Dr. Abdul Aziz Ismail, Ketua Kontingen PPD Gombak. Saya suka sweater yang dipakai pada hari ini, mewakili sweater Malaysia yang sedikit desainnya sendiri kan. Dia macam this is serious business, okay? This is serious business. Tahun depan dia nak masuk kategori cikgu. Ya. Cikgu tapi yang newbie lah. Yang belakang saya bawakan samping-samping mereka pun tak apa. Bawa tanjak. Okay. Jadi itulah dia pencapaian yang sangat membanggakan. Jadi sangat membanggakan. Kita ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini daripada Kumpulan Kebudayaan Gombak. Mereka akan buat persembahan kejap lagi. Nama Malaysia. Tapi bercakap pasal mengharumkan nama Malaysia, salah seorang hos. Ingatkan salah tadi. Main bola. Tak salah tak. Dia ada kena menggunakan salah. Dia ada menggunakan bola main foot golf World Cup di Orlando. Kita nak ucapkan tahniah kepada Anip sebab Malaysia sekarang ni dah capai join 7 untuk layak ke peringkat yang seterusnya. Betul. Dan ada 3 negara yang berada di kedudukan ke-7 iaitu United States, Japan dan juga Malaysia bersama dengan Scotland. Betul. 4 negara. Jadi teruskan Anip. Bukan Anip sajalah, Anip dan tim Malaysia. Ya. Okey, kita ucapkan yang terbaik, insya-Allah ada sinarnya untuk pasukan Malaysia untuk World Cup Foot Golf di Orlando. Besok jangan lupa untuk saksikan MSI dengan topiknya ulang tahun ke-39 TV3. To you. 39 tahun TV3, esok perkongsiannya hanya di Malaysia hari ini. Jadi kami tinggalkan anda dengan persembahan daripada Kumpulan Kebudayaan Gombak. Assalamualaikum. Bye.